إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية القبول وحسن المأمول وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية دفع البلاء والشر وبنية الفوز عند الموت بحسن الخاتمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung siri yang seterusnya. Baik, semalam kita ada bacakan, tampilkan daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis Jibril. Dipati daripada hadis tersebut, seorang lelaki datang, iaitu Jibril AS, datang bertemu dengan Nabi SAW, bersoal beberapa pertanyaan. Jadi dipati daripada hadis malam, Jibril AS, Sayyidina Jibril AS datang untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan kepada umat dan para sahabat yang ada pada ketika itu tentang agama Islam. Jadi hadis Jibril semalam, hadis Jibril yang kita telah bacakan, dalilun ala anna al-imana wal islama wal ihsana tusamma kullaha dinan. Jadi hadis Jibril ini adalah dalil bahawa iman, Islam dan ihsan itu adalah agama. Ya, kita boleh sebutkan di antara komponen utama, perkara asas Islam mesti ada 3 perkara tersebut, iaitu iman, Islam dan ihsan. Tauhid, mesti ada tauhid, mesti ada syariah, mesti ada tasawuf. Jadi daripada hadis inilah sumber ataupun perkara asas dalam Islam. Perkara asas mesti 3 mesti ada. Islam, iman, Islam dan ihsan. Aqidah, syariah dan tasawuf. Salah satu hilang, salah satu komponen daripada Islam hilang, salah satu daripada 3 perkara tersebut pincang, maka rosak, maka tidak sempurna ataupun rosaklah Islam yang ada pada diri kita. Jadi moga-moga kita dengan masa yang Allah SWT, tempoh yang Allah SWT beri kepada kita untuk hidup di dunia tu, kita
kita usaha sungguh-sungguh sebelum kembali pada Allah SWT, dan kita tahu pun bila masa kita akan kembali, maka wajarnya setiap hari dan setiap masa bahkan kita berusaha untuk sempurnakan perkara-perkara agama yang disebut sebagai Islam, iman, Islam dan ihsan. Dan dalam hadis ini juga, wafil hadis dalilun ala anna al-imana bil qadri wajibun wa ala tarkil khawdi fil umuri wa ala wujubil ridha bil qada'i. Dalam hadis juga menyebut menjadi dalil, terdapat dalil bahawa beriman dengan qadar. Sebab dalam hadis tersebut kita ada bacakan, kita ada dengarkan, di antara rukun iman adalah an tu'mina bil qadari syarrihi khairi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Jadi dalil dalam hadis Jibril terdapat dalil bahawa beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah SWT, baik dan buruk, semua Allah yang atur, semua Allah SWT yang tetapkan. Bukan asal kebaikan kita, asal keburukan bukan kita, orang lain, ketentuan Allah. Bukan seperti yang kita sebut tadi. Jadi kebaikankah, keburukankah, semua Allah Ta'ala yang tetapkan. Jadi hadis mengandungi dalil bahawa beriman dengan qadar, dan juga beriman dengan qadar itu adalah wajib. Dalam hadis mengandungi dalil beriman dengan qadar, ketentuan Allah SWT, itu adalah wajib. Tidak beriman dengan qadar, ketentuan Allah SWT, maka kufur. Sebab beriman dengan qadar adalah wajib. Itu juga dalam hadis tersebut terdapat dalil untuk meninggalkan rungsik ataupun bimbang dalam setiap perkara urusan. Dan dalam hadis pun ada tersebut ada dalil wajibnya redha dengan qada, apa yang Allah SWT putuskan untuk kita. Ada satu kisah yang dinukilkan, yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam syarah beliau hadis yang kedua ni, hadis Jibril. Dakhala rajulun ala ibni Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu faqala a'idni, faqala lahu in kana Allah ta'ala qad takaffala birrizqi fahtimamuka limada wa in kana al-khalfu 'ala Allah haqqan falbukhlu لماذا وإن كانت الجنة حقا فالراحة لماذا وإن كانت النار حقا فالمعصية لماذا وإن كان سؤال منكر ونكير حقا فالأنس لماذا وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالخوف لماذا. Seorang lelaki telah berjumpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu lelaki tersebut berkata, nasihatkanlah aku. Lelaki tersebut datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mohon nasihat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jika Allah SWT dah mengurus, takaffala, menanggung semua rezekimu, fahtimamu kalimada, mengapa apa perlu kamu untuk merasa bimbang, bersusah hati. Wa in kana al-khalfu, sekiranya meninggalkan pada Allah SWT, maksudnya kita letakkan sesuatu urusan pada Allah SWT itu benar, ataupun al-khalfu itu maksudnya kita simpanan Allah, kita simpan harta benda kita kepada Allah. Sekiranya benar perkara tersebut, maksudnya apa yang kita belanjakan jadi khalaf, jadi tinggalan kita yang kita simpan pada Allah SWT. Setiap sedekah dan setiap perbelanjaan infak kita kerana Allah menjadi khalaf, menjadi simpanan, sesuatu yang ada dalam simpanan Allah SWT, masih milik, jadi hak milik kita. Sekiranya kita dah tahu, sekiranya kamu dah tahu perkara tersebut benar, haqqan fal bakhlu limadha, kenapa perlu masih bakhil? Dia maksud fa in kana al-khalfu 'ala Allah haqqan fal bakhlu limadha. Sekiranya dah benar dah apa yang kita belanja, apa yang kita infakkan untuk Allah,
akan jadi harta benda kita, simpanan kita yang kekal di akhirat. Kenapa perlu bakhil dalam kehidupan? Sekiranya syurga itu benar, maka apa perlu rahah? Kenapa lagi perlu berehat-rehat, bersenang-senang di dunia? Sekiranya neraka itu benar, kenapa masih bermaksiat? Sekiranya soalan mungkar nakir itu benar, mengapa masih lalai? Sekiranya dunia itu benar, fananya akan binasa, maka kenapa masih merasa tenang dalam dunia, dalam kehidupan dunia? Maksudnya tenang, fatma'ninah, limada, maksudnya tenang di dunia tanpa risau untuk menambah amal. Sekiranya penghisaban Allah SWT itu benar, maka kenapa masih lagi menghimpunkan harta benda dunia? Fal jam'u limada wa in kana kullu syai'in biqada'in wa qadarin. Sekiranya setiap sesuatu yang berlaku itu adalah dengan qada dan qadar daripada Allah SWT, maka kenapa lagi perlu dibimbangkan? Itu nasihat seorang lelaki, Imam Ahmad bin Hanbal kepada seorang lelaki yang minta nasihat kepadanya. Ini yang dimuatkan dalam syarah Imam An-Nawawi dalam penghujung huraian hadis Jibril. Baik, kita terus sambung pada hadis yang ketiga. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Maksud hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibina Islam itu di atas 5 perkara. Dibina Islam itu dengan 5 perkara. Pertama, syahadah, persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan solat, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji, melaksanakan haji di Baitullah, di Kaabah. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang ketiga ni menyatakan, Nabi SAW menyatakan rukun Islam. Islam itu terbina daripada 5 rukun, 5 perkara. Dibina dengan 5 perkara. Jadi dalam hadis sebut binaan. Binaan di sini dengan maksud binaan maknawi. Binaan yang si wujud, si nampak. Binaan dalam bentuk maknawi sahaja, hanya bukan fizikal. Si boleh kita ambil satu blok bata tulis syahadah, bukan maksud macam ni. Maksudnya Islam terbina Islamnya dengan amalan-amalan tadi, dengan perbuatan-perbuatan tadi. Tapi nya ditashbihkan, itu ada perbahasan ilmu balaghah. Dengan makna maknawi, binaan yang disebut dalam hadis tadi dengan makna maknawi ditashbihkan dengan makna hissi, maksudnya makna binaan dalam bentuk fizikal. Dari sudut ni disamakan dengan binaan fizikal. Apa wajahnya, apa tempat, apa sudut persamaannya. Binaan yang dalam bentuk fizikal, kalau roboh sebahagian daripada tiang-tiangnya, maka akan robohlah, akan cacatlah bangunan binaan tersebut. Dari sudut dia ada persamaan. Maksudnya bila binaan maknawi yang dimaksudkan adalah rukun Islam, bila cacat salah satu, rosak salah satu tiang-tiang binaan Islam tadi, yang 5 rukun tadi, bila rosak salah satu, hilang salah satu, maka rosak dan cacatlah binaan ataupun Islam yang ada pada seseorang.
Dan kerana itulah kerana ada kerana kalau salah satu rosak daripada rukun Islam tadi, maka rosaklah keseluruhan binaan tadi. Dan seperti makna itulah Nabi SAW bersabda, walihada qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, solat adalah tiang agama. Oleh kerana solat dia digambarkan oleh Nabi SAW seperti tiang pada agama, sesiapa yang mendirikan solat maka dia telah menegakkan agama, telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan solat maka dia telah membinasakan, meruntuhkan agama. Jadi huraian untuk kita faham, Islam adalah binaan. Maksud binaan dari sudut maknawi, tapi ada tashbih, ada persamaan dengan binaan yang bentuk fizikal tu. Islam terbina dengan 5 tiang. Syahadah, persaksian la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu sesiapa yang dah melaksanakan 5 ataupun menghidupkan, mewujudkan 5 perkara tadi dalam dirinya, dalam kehidupannya, maka sempurnalah Islam yang ada padanya. Secara asas Islam itu ada pada 5 perkara tersebut. Sesiapa yang tidak sempurna semua rukun-rukun Islam yang kita sebutkan tadi, maka belum sempurnalah Islam yang ada padanya. Baik. Pada hadis tersebut, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Islam terbina di atas 5 rukun. Dalam hadis tersebut mengandungi makna usul bina. Sebab 5 rukun tadi menggambarkan asas Islam, menggambarkan asas Islam. Wa amma tatimmatu wal mukammalatu ka baqiyatil wajibati wa sa'il mustahabbati fa huwa zinatul lil bina. Adapun kesempurnaan yang mencukupkan lagi Islam pada seseorang, maka perkara-perkara lainlah seperti perkara wajib yang lain selain daripada rukun Islam tadi. Maksudnya ada perintah-perintah Allah yang lain yang kita perlu jaga dalam muamalat, muasyarat, nakahat, jinayat. Jadi perkara-perkara lain yang melengkapkan mukammalat, tatimat, begitu juga perkara-perkara yang mustahabbat, maka perkara-perkara tersebut, perintah-perintah tersebut merupakan zinatul lil bina, hiasan, perhiasan untuk melengkapkan, untuk menyempurnakan lagi Islam yang ada pada kita. Waqad warada fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa qala wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Datang dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Iman, dari sudut iman, dalam rukun iman ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi, cabang-cabang tadi, yang paling tingginya, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabang-cabang iman tadi adalah menghapuskan imatatul adha, menghapuskan, menghilangkan sesuatu yang menyakiti yang ada di atas jalan. Maksudnya alih daripada jalan laluan orang, jangan mengganggu orang, membuang ataupun menyingkirkan sesuatu ataupun menghalang diri kita daripada menyusahkan orang lain. Ia adalah bukti keimanan yang paling rendah. Maksudnya bukti seseorang yang masih ada iman dalam hatinya, dia dapat menghalang dirinya ataupun
jangan sampai menyusahkan orang lain, menghalang dirinya daripada menyusahkan orang lain, mengganggu orang lain, ataupun dapat bantu orang lain sebelum ditimpa kesusahan, menghalang kesusahan daripada terkena kepada orang lain. Ya, tanda iman, cabang iman yang paling rendah. Paling tingginya apa? Ucapan la ilaha illallah, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, ya lambang keimanan paling sempurna, paling tinggi. Selesai insya-Allah. Hadis yang keempat kita sambung pada masa akan datang. Kita ambil satu hadis daripada fadilat Ramadan. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul minbara fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa darajatan tsaniyata qala amin falamma irtaqa darajatan tsalitsata qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibra'ila alaihissalam arada li faqala ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma ruqitu tsaniyata qala ba'da man dhukirta indahu falam yusalli alayka qultu amin falamma ruqitu tsalitsata qala ba'da man adraka abawahu al-kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata qultu amin. Rawahu al-Hakim wa qala sahih al-isnad kadha fi at-targhib wa qala Sakhawi rawahu Ibn Hibban fi thiqatihi wa sahahu wa Tabarani fi al-Kabir wal Bukhari fi birri al-walidain lahu wal Baihaqi fi Syu'abi wa ghairuhum wa rijaluhu thiqatun. Maksud hadis ni sekarang hadis berkenaan dengan kelebihan Ramadan. Kita ambil kesempatan juga untuk bacakan hadis-hadis fadilat Ramadan. Moga-moga bermanfaat, jadi dorongan untuk kita dan jadi panduan untuk kita dalam menyempurnakan Ramadan. Ramadan dah berlalu 10 hari. Kita sedang masuk pada fasa yang kedua, fasa keampunan. Moga-moga semua yang mendengar, semua yang hadir, semua Allah SWT kurniakan keampunan, semua mendapat rahmat, mendapat keampunan, dan akhir sekali pula janji Allah SWT semua orang, semua kita dapat dibebaskan, terlepas daripada api neraka. Maksud hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirlah kamu ke mimbar. Lalu kami pun hadir ke mimbar. Pada martaqa, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik satu anak tangga mimbar tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amin. Rasulullah berkata bila naik satu anak tangga mimbar, Nabi kata amin. Falam martaqa darajat tsaniyata, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, beliau berkata lagi amin. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang ketiga, Rasulullah berkata amin. Kemudian falamma nazala, bila mana Rasulullah SAW dah selesai, Rasulullah turun daripada mimbar. Qulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, semuanya kami telah mendengar daripada kamu pada hari ini sesuatu yang kami belum pernah dengar ianya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Faqala ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ba'da dengan makna dijauhi daripada rahmat Allah SWT. Jibril datang, binasalah dalam fadilat Ramadan diterjemahkan dengan lafaz ba'da, binasa. Binasalah seseorang yang datang Ramadan, yang didatangi Ramadan, maksudnya masuk dalam bulan Ramadan tetapi belum juga diampunkan, maka aku pun berkata amin. Apabila aku naik anak tangga yang kedua, dia berkata, Jibril berkata, binasalah seseorang yang apabila nama engkau disebut kepadanya, tidak pula dia berselawat ke atasmu. Aku juga berkata amin. Apabila aku naik anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, binasalah seseorang yang
kedua-dua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab, ibu bapanya tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk ke syurga, aku pun berkata amin. Hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ibn Hibban, Imam Tabarani dan lain-lain. Jadi peringatan penting dalam hadis berkaitan Ramadan tadi, kelebihan Ramadan tadi untuk kita. Tiga golongan manusia yang didoakan Jibril binasa. Pertamanya, orang yang datang Ramadan hanya berlalu Ramadan tapi belum dapat keampunan daripada Allah SWT. Na'udzubillah. Maksudnya mensia-siakan kedatangan Ramadan, tidak berusaha untuk beramal saleh, untuk bertaubat, untuk meningkatkan amalan. Maka ambil peringatan, ambil pelajaran daripada sini. Orang yang kedua adalah orang yang tidak berselawat ketika nama Nabi SAW disebutkan kepadanya di hadapannya, ataupun ketika dia mendengar nama Nabi SAW. Maka Jibril AS mendoakan kebinasaan untuk. Yang ketiga, orang yang seorang lelaki ataupun seseorang yang masih ada kedua orang tuanya, tetapi ataupun salah seorang daripada kedua orang tuanya masih ada, tapi tidak menjadikan, dia tidak mengambil peluang tersebut untuk menjadi sebab dia untuk sampai dapat ke syurga, maka orang tersebut mensia-siakan peluang. Jibril AS mendoakan kebinasaan. Kalau kita lihat kesimpulan intibati yang lebih jelas lagi, mereka tersebut adalah orang-orang yang mensia-siakan peluang untuk mendapat rahmat yang sangat banyak. Dah datang Ramadan, tidak berusaha untuk mendapatkan keampunan. Bila nama Nabi SAW disebutkan tapi tidak berselawat, sedangkan selawat tadi mendatangkan banyaknya rahmat. Dan bila yang ketiga, orang yang mensia-siakan peluang untuk menjadi sebab untuk ke syurga dengan sebab orang tuanya. Jadi kesimpulan daripada hadis Fadilat Ramadan tadi, orang yang mensia-siakan peluang untuk dapat kebaikan yang sangat besar. InsyaAllah, moga-moga kita belajar daripada, ambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan, apa yang kita kongsikan tadi. Moga-moga dapat diaman dan disampaikan. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.